Hello semua, lama tak bersiaran. Welcome back to my channel. Okay, hari ini saya akan buat satu review yang ringkas serta cara bagaimana kita boleh menggunakan transistor tester untuk kita test transistor umumnya. Okay, produk ni daripada Nielsen, baru So sebelum tu saya nak maklumkan, saya nak beritahu bahawa saya tidak mendapat sebarang commission maupun sebarang bentuk hadiah bagi menghasilkan review berkenaan dengan equipment ni, LCR P1. Okay, so kita akan buat unboxing sikit. Okay, sebelum tu, okay, kalau anda boleh nampak kat sini dia ada cakap model LCR P1. LCR ni dia stand for inductor, capacitor and resistor. Okay, display 1.44 inci, bateri 300 mAh, lithium battery. Okay, kat sini dia rechargeable, dia built in. Okay, ini tak ada, so name dia adalah nama dia transistor tester. Okay, so kita tengok packaging dia. Okay, ini adalah packaging dia. Nampak memang cantik. Dah di on kan. Okay, kat sini kita boleh tulis, kat sini dia tulis IR decoding. So maknanya benda ni pun boleh digunakan sebagai kita nak test remote ke apa kan, kita boleh tengok. Jadi IR decoding iaitu infrared. Dekat sini ada kapasiti bateri dia 300 mAh, 5V 1 ampere ni untuk charging voltage dia. Model LCR P1 transistor detector. Okay, sangat-sangat cantik, kecil je, tak sampai satu tapak tangan kecil sangat. So senang untuk kita nak bawa ke mana-mana. Poket tester. Okay, ini saya rasa boleh letak keychain ke apa, tempat ke tepi ni. Okay, ini package dia. Okay, manual, charging cable. Apa lagi? Ini untuk SMD saya rasa. Untuk SMD kita letak kat sini. Okay, ni warranty card ke apa, boleh jadi. So kita letakkan balik dalam ni nanti. Ini untuk clip clip memudahkan kita untuk kita nak clip komponen. So tanpa buang masa lagi, kita akan teruskan. Tapi kita akan baca sikit lah apa yang diberitahu dalam menu ni. So dalam menu ni bahasa Cina, bahasa Inggeris ada tak? Bahasa Inggeris pun ada. Okay, ada. Okay, bahasa Inggeris pun ada. So kat sini ni test. Okay, ni Zener. Dia boleh test Zener diode juga. Okay, transistor ini dia punya beta ataupun HFE gain, current gain, IC over IB lah. IE adalah produk daripada collector current dengan base current. So diode, voltage regulator diode, Zener. Okay, Zener 1, 2, 3 testing area, forward voltage drop, reverse braking voltage KAA testing area, reverse breakdown voltage.
Okey, 0.01 hingga 32. Okey. Okey. So ini adalah untuk field effect transistor dan MOSFET saya rasa. Gate capacitance, ID iaitu current drain pada gate source ni V trigger. Okey, dan juga diode UF ni adalah forward voltage untuk ni voltage untuk forward. Sama juga IGBT, drain current pada gate to source voltage, trigger, threshold voltage, gate capacitance, drain source, RDS. Okey, RDS ni adalah resistance untuk drain ke source ketika JFET, IGBT ataupun MOSFET ni berfungsi. Kecil je nilai dia biasanya. Oh, kat sini pun kita boleh test juga SCR. Unidirectional SCR, bidirectional SCR pun kita boleh test. So, saya rasa saya ada SCR untuk dicuba, untuk kita cuba nanti. Kita boleh tengok gate voltage untuk SCR tu berfungsi, berapa gate voltage dia. Okey, so kita boleh test juga kapasitor, resistor, induktor sehingga 1 mH sama dengan 1000 microhenry. Bateri ni saya rasa lebih kepada lithium lah. Okey, single cell, lithium phosphate ataupun lithium ion ataupun alkaline bateri yang biasa. Alkaline 9V tak boleh lah. Ini untuk infrared decoding. Saya pun tak ada remote sekarang. Oh, kat sini dia tulis. Okey, infrared decoding, address code dia. Okey, command code dia. Okey, ini untuk remote Switch the mode selection switch upward to enter infrared decoding test mode. Aim the device at the infrared receiver. Mana infrared receiver? Infrared receiver. Okay, infrared receiver adalah kat mana? Okay, kita tengok ke sini. Charging data transmission, charging indicator, mode switch screen, locking seat, sini infrared receiver. So kat sini nampak macam lubang speaker ni sebenarnya adalah infrared receiver. Okay, nampak macam lubang speaker. Mungkin dua dalam satu. Okay, aim the device at the infrared receiver and send an infrared signal. The device will automatically decode the signal. After decoding, it will display the address code, user code and waveform. Okay, ini dia bagi tahu macam mana kita boleh power off the device. Then press and hold the signal button, high voltage button, followed by the test button. Enter the firmware upgrade interface. Okay, ini untuk upgrade firmware. So ini untuk yang advance lah untuk update dia punya firmware. Jika dia orang ada keluarkan firmware yang baru lah, biasanya akan ada peningkatan dari segi capability sesuatu equipment lah. Dan dalam hal ni equipment ni lah tambah function ataupun jika ada feedback daripada customer mengatakan benda ni ada sikit malfunction ketika test sesuatu equipment mungkin so kita akan proceed untuk kita test mengikut pada ni lah. So kita akan test apa dulu, kapasitan Kita akan test kapasitan dulu. Saya tak pasti you all boleh tengok ke tak, tapi saya harap korang semua tak ada masalah lah untuk tengok Okay, maaf bagi saya agak bersepah, tapi beginilah sebenarnya style saya. Mungkin tak sama lah dengan orang lain, tapi tak ada hal lah, santai-santai je kawan. Okay, kita akan proceed untuk test kapasitor dulu
So kat sini saya ada non polarity capacitor. Okey, so kita akan gunakan clipper ni. Mungkin kita boleh gunakan clipper ataupun kita tak perlu gunakan clipper. Oh, kat sini saya dah ada solder kat sikit kat sini, so susah sikit. So kita guna clipper lah. Kita guna clipper lah. Basically sama je. So saya letakkan yang hijau ni 1, hitam ni 2 dan merah ni 3 untuk kita test kapasitor, resistor, induktor, diode dan bateri. Sebenarnya 2 je terminal, tapi tak apalah. Tak payahlah, kita letakkan 2 je. Okey, hitam dengan merah. Hitam dengan merah. So saya letakkan pada terminal 1. Tak boleh. Oh, dia lock. 1 hitam dan yang kedua terminal merah. Terminal merah pula. Terminal nombor 2. Okey, terminal nombor 2 adalah kabel berwarna merah. So kita just klipkan kat situ, make sure dia ketat. Okey. So kita just proceed untuk test. Kita test yang ini 154J 100B. Okey, 154J bermaksud 150,000 picofarad, sama dengan 150 nano. J itu adalah dia punya, tak silap saya, koefisien dia ataupun J ni tak silap saya sama ada temperature punya ketahanan ataupun dia punya ni apa, kejituan dia. Okey. Okey. So kita try. Klikkan dulu. Ini adalah nak kata filem kapasitor bukan, dia polypropylene saya rasa. Polypropylene capacitor. Seramik bukan, disc bukan, filem pun bukan, elektrolitik pun bukan. So dia polypropylene ataupun tantalum. Saya tertukar, tapi macam tu lah, lebih kurang. Tak apa, ini boleh google je. Okey, tekan lagi sekali. Lama juga. Oh, okey. Dia dapat kat situ kapasitans 142 nanofarad ataupun kat sini 150 nanofarad. Kira okey lah. Dalam range dia. Okey. Kita try kapasitor berkutub pula. Macam mana dia handle? Okey, berkutub ni 47 microfarad. So kita ambil lah ni, elok ke tak elok? Macam tak elok dah, tapi juga kita try kan. Boleh juga, kita tengok macam mana. Kita ambil yang sebelum tu, kita discharge dulu dah. Kita tahu kan, kita discharge dulu barang ni. Okey, klikkan satu yang merah dekat positif dan yang hitam ni dekat negatif. Kita klikkan je screw. So kita tengok macam mana. So kita tengok macam mana. Sekali. Okey, kapasitor 53 picofarad. Nampaknya dia dah degrade, bermakna kapasitor ni dah rosak. Okey, nice. Kita try lagi sekali yang ini. Yang ini
330 microfarad 25V. So kita try lagi sekali. Positif dan negatif dekat negatif. Okey, tengok macam mana dia pergi. Yang ini dia dapat 363 microfarad, korespon dengan apa yang kita ada kat sini, 330 within tolerance dia lagi. Dan ESR, equivalent series resistance dia 0.21, saya rasa dah cukup baik. Okey, dah rendah. V-loss ni 1.6% ni saya tak sure, tapi you boleh google lah. Tapi yang penting ESR dia rendah. Okey, ESR dia rendah, menyatakan bahawa dia masih lagi menyimpan kapasiti cas dan mengeluarkan cas dengan baik. Charging and discharging capacity. Okay, so yang berkutub pun boleh, yang tak berkutub pun boleh test. Okay, kita proceed ke seterusnya. Kita akan test resistance. Okay, kita ambil resistance yang besar sikit, senang nampak. Ini biru, grey dengan perang. So biru 6, grey berapa, grey 8. So 6, 8. Ini adalah perkalinya perang adalah 1. So 6, 8, 0. Ini adalah tolerance. Okay, masuk 5% plus minus. So kita try tengok macam mana. So 680 sepatutnya dia masih boleh lagi test lah. Okay, tak ada masalah lah sepatutnya kan. Tengoklah macam mana. Okay, 723. So dekat-dekat lah, hampir dengan apa yang kita ada kat sini. So kita test lagi sekali dengan yang ini. Yang ini resistor paling senang sekali, iaitu perang hitam dan merah. Okay, 1000 iaitu 1K, 1 kilo ohm. Bagi siapa yang biasa dengan elektronik, dia nampak color pun dia dah tahu. Okay, tapi tak apa, sebab itulah tujuan adanya tester ni, multi tester ni, memudahkan urusan kita untuk test. Kita try. Okay, tengok macam mana. Tepat. Okay, bacaannya tepat 1 kilo ohm. Okay, 1 kilo ohm. Kat sini ada lagi satu. Ni apa ni? Berapa band ni? 5 band. Okay, 5 band. 5 band orange. So ini adalah resistor 5 band precision sebab dia kat sini warna coklat. Ini temperature coefficient yang keempat. Betul ke? Jadi kita tak sure. So bila kita tak sure, kita test je, tengok macam mana dia pergi ngeband. Tapi saya boleh agak yang ini 30 ohm. Tak tahu, kita try tengok macam mana. Betul ke tidak? 3.04 kilo ohm. 3.04 kilo ohm. Saya lebih kepada yang ini, mungkin mungkin betul 3 kilo ohm. Band yang keempat ni adalah perkali. So yang kelima tu adalah precision ataupun tolerance. Kalau ada 6 band, yang band terakhir tu baru kita consider sebagai
temperature coefficient. So betul lah, 3 kilo ohm, 3000. Tepat sekali 3.04 kilo ohm. Tepat sekali. Ya ke? Band yang keempat tu kali juga. Jadi kita ada biasanya 4 band resistor, kalau 5 band dan 6 band resistor. Apalah, tu kita boleh google lah. Okey, mana nampaknya azan sedang berkumandang. Mungkin kita akan sambung video ni pada masa yang lain. Jadi saya rasa kita tangguh dulu. Setakat ini sahaja dahulu video saya. Terima kasih di atas masa saudara-saudara. Dan jika saudara-saudara dapat manfaat daripada video ini, jangan lupa like, komen dan share. Sehingga kita bertemu lagi di episod seterusnya. Ini sambungan part 2. Like pada